Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran fiqah tahun 4. Kita akan sambung pelajaran ketiga iaitu tentang solat-solat sunat. Hari ini kita akan tengok dan lihat solat sunat hajat. Bagi solat sunat hajat, ada 7 perkara yang akan kita bincangkan secara terperinci. Yang pertama berkenaan dengan pengertian, yang kedua bilangan rakaat, ketiga waktu didirikan solat hajat, yang keempat lafaz niat solat hajat, yang kelima kaifiat solat hajat, keenam doa solat hajat, dan yang akhir sekali hikmah menunaikan solat sunat hajat. Perkara yang pertama, kita lihat tentang pengertian solat hajat. Apa yang dimaksudkan dengan solat hajat? Solat hajat ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Okey, kat sini saya pecahkan kepada 4 poin penting. Yang pertama, solat yang dilakukan. Poin yang kedua, kerana memohon. Poin yang ketiga, agar dimudahkan. Dan poin yang keempat, sesuatu hajat. Terusnya, perkara yang kedua, kita tengok pula bilangan rakaat solat hajat. Solat hajat ni dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, kat sini dia ada maklumkan tentang surah-surah yang digalakkan untuk dibaca ketika melakukan solat hajat. Okey, untuk rakaat pertama, surah wajib adalah surah Al-Fatihah dan diikuti dengan ayat kursi ataupun surah Al-Kafirun. Kalau tak mampu nak baca ayat kursi ataupun surah Al-Kafirun, awak boleh baca mana-mana surah yang awak hafal. Okey, untuk rakaat kedua pula, surah wajib seperti biasa surah Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Jika tak mampu juga nak baca surah Al-Ikhlas ni, bacalah mana-mana surah yang awak hafal. Itu sahaja surah yang digalakkan ketika melakukan solat sunat hajat. Okey, perkara yang ketiga, kita tengok pula tentang waktu didirikan solat hajat. Okey, kalau ikutkan solat hajat ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tak kiralah siang ke, malam ke, tengah hari ke, bila-bila masa boleh. Tapi afdal untuk lakukan adalah pada sepertika akhir malam, iaitu dalam jam 2 pagi. Afdal tu maksudnya apa? Lebih baik dilakukan pada akhir malam. Masa yang digalakkan adalah jam 2 pagi. Tapi kalau tak mampu nak bangun jam 2 pagi, kalau bangun pukul 3-4 pagi pun boleh juga. Tak ada salah. Seterusnya, kita tengok pula lafaz niat solat hajat. Lafaz niatnya adalah usolli sunnatul hajat rakaataini lillahi ta'ala. Dan maksudnya, sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niatnya mudah dan pendek. Awak semua boleh hafal, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok pula kaifiat solat hajat. Okey, kaifiat solat hajat ni kita bahagikan kepada 2, iaitu untuk rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Okey, yang pertamanya kita tengok rakaat pertama. Rakaat pertama yang pertama sekali bermula dengan niat berserta takbiratul ihram. Perkara yang kedua, membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi atau surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Yang ketiga, rukuk. Perkara yang keempat, iktidal. Kelima, sujud. Keenam, duduk antara 2 sujud. Dan yang ketujuh, sujud. Okey, selesai rakaat pertama, habis sujud tu, sujud yang kedua tu, terus bangun untuk rakaat kedua. Okey, untuk rakaat kedua pula, perkara yang pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas atau surah-surah lain. Yang kedua, rukuk. Ketiga, iktidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk antara 2 sujud. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk dan membaca tahiyat akhir. Dan yang ke-8, akhir sekali, salam. Okey, kaifiat solat hajat rakaat pertama dan rakaat kedua. Okey, kalau dalam soalan dia tanya
senaraikan kaifiat pada rakaat pertama, rakaat kedua. Awak kena senaraikan mengikut turutan, tak boleh lompat-lompat. Contoh awak tulis nombor 1 tapi awak tulis nombor 1 tu rukuk. Tetap salah. Sebab kita kena ikut turutan yang betul. Sebab dia berkenaan dengan kaifiat, cara melaksanakan solat hajat tu. So caranya kenalah mengikut turutan yang betul. Perkara yang keenam berkenaan dengan solat sunat hajat. Okey, yang ini doa saya ambil daripada buku teks awak juga. Yang ini panduan doa dia lah. Kalau kita tak mampu nak baca doa dalam bahasa Arab, boleh je awak baca doa dalam bahasa Melayu ikut kemampuan. Okey, doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, habis selepas selawat ke atas Nabi tu, terus niat hajat. Terus perkatakan apa yang awak hajat. Habis semua apa yang awak hajatkan tu, sambung balik doa awak dengan wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai baca doa niat hajat awak tadi tu, lepas tu awak tutup doa awak. Itu sahaja. Okey, yang akhir sekali, hikmah solat hajat. Okey, hikmahnya terbahagi kepada 3. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Yang kedua, mendapat pahala. Ketiga, hajat dimakbulkan Allah. Okey, yang pertama, biasalah bila kita melakukan sesuatu ibadat sunat tu, kita akan dikasihi, disayangi oleh Allah dan juga Rasul. Okey, yang kedua, mendapat pahala. Bila melakukan perkara-perkara sunat, akan mendapat pahala. Dan yang ketiga, hajat dimakbulkan. Sebab apa? Sebab solat hajat. Maka hikmahnya adalah hajat dimakbulkan oleh Allah. InsyaAllah. Kena yakin. Akhir sekali, saya nak pesan awak boleh amalkan solat sunat hajat ni untuk mohon kecemerlangan dunia akhirat. Nak hidup cemerlang kat dunia akhirat, lakukanlah solat sunat hajat selalu. Sebab solat sunat hajat ni Allah tak ada tetapkan masa. Tak ada masa-masa yang telah ditetapkan. Boleh kita buat bila-bila masa. Bila teragak nak lakukan solat sunat hajat, ataupun teragak ataupun berhajat kepada sesuatu yang baik, terus lakukan solat sunat hajat. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab Allah yang maha mendengar, dan Allah jugalah yang maha mengkabulkan setiap permintaan hambanya. So, kenalah kita mohon, minta kepada Allah. Wallahu alam. Okay, Alhamdulillah selesai untuk perkongsian tentang solat sunat hajat. Semoga ia mendatangkan manfaat kepada awak semua, dan tolong hafal mana isi-isi perkara-perkara yang penting yang saya nyatakan tadi. Okay, akhir sekali, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.